screen. Okay, so sifat kimia asid masih ingat? Okay, so sifat kimia asid dia bertindak balas dengan base, okay, dia boleh bertindak balas dengan karbonat logam dan juga logam. Okay, so itu adalah 3 tindak balas asid. Alright, so sekarang kita akan bincangkan tentang sifat kimia asid. Okay, sekejap. Alkali. Asid lupa pula kan, banyak dah asid tu. Alright, so boleh nampak saya punya screen. Okay, so untuk sifat kimia alkali hari ni pelajaran kita. Okay, so hopefully kamu boleh menulis persamaan kimia dengan baik lah. So lepas ni kalau dia tanya secara rawak ataupun umum pun kamu dah tahu. Okay, apa hasil dia. Alright, sekejap. Siapa lagi? Okay. Mula Okay, so untuk sifat kimia alkali ni, okay, dia terbahagi kepada 3 sama juga macam asid, okay, di mana alkali ni boleh ditindak balaskan dengan asid. Mana kata kalau macam last week kita belajar yang asid tu bertindak balas dengan base kan. So sekarang ni base yang larut dalam air tu kita kan panggil dia alkali. So dia akan bertindak balas dengan asid. Meaning dia hanya melakukan tindak balas peneutralan lah yang sama je. Cuma sekarang kita cerita dari pihak dari pihak ataupun daripada pandangan alkali pula. Dia macam tu. Alright. Mana dia? Okay. Alright, so itu tindak balas yang pertama. Sebab anda kena ingat tahu sifat kimia ni makna kata kita nak tengok tindak balas lah. Okay, yang kedua, okay, kita nak tengok tindak balas dengan garam amonium. Okay, so kalau masih ingat amonium ni dia punya simbol adalah NH4. Okay, so dia ada kaitan dengan ikatan datif. Okay. Alright, so and then kita ada ion logam juga. So alkali boleh bertindak balas dengan ion logam. Ion logam ni contohnya macam apa? Ion lah, ion Mg2 tambah ke, Fe3 tambah ke. So kita akan tindak balaskan alkali dengan logam-logam ion logam tersebut. Okay, so logam tu dia akan hadir dalam bentuk ion lah. Kalau dalam bentuk ion ni macam mana cikgu? Dalam bentuk aqueous. Okay. Okay, next. So kita nak masuk. Yang pertama adalah tindak balas dengan asid. So di mana dalam tindak balas ataupun eksperimen ni sebenarnya lebih seronok kalau kita boleh buat eksperimen ni lah. Lebih menarik kan. Okay, so since kita pun PKP kita tak tahu bila. Alright. So dalam eksperimen ni kita akan gunakan asid benzoik. Okay. So untuk pengetahuan kamu, asid benzoik ni dia merupakan asid lemah lah, asid lemah. Okay, oik yang ada nama oik ni semuanya asid lemah, kategori asid lemah. Okay, makna kata dia punya kandungan H+ dia, kepekatan ion hidrogen ni adalah rendah lah. Okay, and then kita ada ditindak balaskan dengan natrium hidroksida. So yang mana satu? Alkali, natrium hidroksida kita lah. So natrium hidroksida kita akan tindak balaskan dengan asid benzoik. Okay, so itu adalah tindak balas yang pertama. So kita boleh nampak tindak balas ni adalah seperti tindak balas peneutralan, di mana asid kita tindak balaskan dengan alkali sahaja. So kita akan masukkan serbuk asid ke dalam larutan alkali. Asid dalam bentuk serbuk, okey, tetapi larutannya adalah alkali. Okey, so nanti distinguish betul-betul bila jawab soalan. Namakan ini tindak balas asid ke tindak balas alkali. So ini adalah tindak balas alkali dengan asid lah. Dia tak sama kan. Okey, lepas tu kita akan buat penurasan. Okey, so kita dah kacau, kita dah masuk, so dia akan react lah. Ni dia akan berlakunya dia punya reaction dia kat situ. Alright, so bila dia dah berlaku reaction dia kat situ, okay, kita akan ambil roll kaca ni, kita akan tuang melaluinya, so dia akan, ayak tu dia akan turun lurus lah. Yang ni teknik kita dalam makmal. Macam mana kita nak uruskan bila kita tuangkan larutan tu. Okay, alright. Lepas tu kita akan ambil hasil ni lah. Hasil tindak balas kita tadi tu. Yang ni lah, yang ni. Kenapa kita kena buat turasan cikgu? Sebab mungkin ada
benda asing yang kita tak perlukan, so dia akan terlekat pada kertas turas. Okey, kita nak memang pure. Sebab tu kita lakukan penurasan. Alright, next step kita akan panaskan hasil turasan kita. Okey, sehinggalah hablo garam terhasil. So dalam tindak balas ini, okey, tindak balas alkali dengan asid ni, kita akan dapat garam yang warna putih. Siapa boleh teka? Agak-agak apa nama garam dia? Siapa boleh teka? Sebab hari tu kita dah belajar kan dalam tindak balas asid dengan alkali kan. So yang ni sebenarnya ulangan balik lah, cuma kita melihat dari sudut perspektif alkali pula. Okay, so di mana asid benzoik kita tindak balaskan dengan natrium hidroksida. Agak-agak apa nama garamnya? Siapa boleh beritahu nama garam? Nama garam dia pelik sikit sebab kita gunakan asid lemah. Siapa boleh teka? Siapa tahu? Tak tahu kan? So nama garamnya adalah natrium benzoat. Itulah garam putih yang terhasil tu. Okay, hasil tindak balas daripada asid lemah kita iaitu asid benzoik dan juga natrium hidroksida kita. Okay. Alright, kita masuk dekat slide yang sebelah. Okay, so slide ni kosong di mana saya nak bersama-sama dengan kamu untuk kita menulis tindak balasnya. Okay, secara umumnya untuk tindak balas tadi, okay, asid, okay, kita akan tindak balaskan dengan alkali. Jadi kita akan peroleh apa dia? Garam dan juga air. Ini umum, memang basic. Okay, so kan saya kata bila kita nak buat persamaan kimia, first kali kita tulis bahan dia dan terus dia punya side product. So dalam kita punya tindak balas ni, air merupakan side product. Bermakna air tu adalah benda yang kita tak perlukan. Kita hanya nak garam je kan, tapi kita akan dapat air sekali. Alright, so untuk tindak balas tadi, kita gunakan asid benzoik. Okay, macam mana kita nak tulis asid benzoik tu? Okay, kalau macam ni, dia memang bagi dalam soalan kita, betul tak? So kita copy balik lah bila kita nak tulis persamaan kimia ni. Persamaan kimia tu. So C6H5 COOH. So bertindak balas dengan alkali kita iaitu natrium hidroksida. Okay. So tadi dia sebut serbuk, betul tak? So bila serbuk bermakna ia merupakan pepejal lah. Bila kita nak tulis dia punya keadaan fizik dia kan dalam ni kan. Dalam kita punya persamaan kimia tu, natrium hidroksida pula adalah dalam bentuk aqueous. Okay, so kita akan dapat apa? Kita akan terus tulis air H2O. Okay, so kita dah tak ada masalah dah. Alright, so the point is, okay, macam tadi saya dah bagi tahu kan, kita akan dapat garam yang bernama natrium benzoat. So macam mana kita nak benzoat? Macam mana kita nak tulis formula kimia untuk natrium benzoat tu? Masih ingat tak? Kita kena gunakan apa? Kita kena gunakan imaginary line kita. Okay, so kalau untuk asid benzoik ni, okay, kita akan imaginary line dia akan bermula di sini. So ini adalah tambah, ini adalah tolak. Ini pun sama. Ini adalah imaginary line kita. Alright, so kita bahagikan, ini adalah tambah, ini adalah tolak kita. Okay, tambah tolak tu adalah ion lah. Ini dah, sebab satu sebatian kan dia mesti gabungan apa tu tolak dengan tambah anion dan cation kan. That's why lah saya buat imaginary line tu supaya kamu nampak. So bila kita nak hasilkan air, so obviously bahagian ini akan bertindak balas dengan bahagian ni lah. Nampak? Sebab apa? Sebab masing-masing tambah dengan tolak. So kita dah dapat dah dekat sini iaitu H2O. Beres. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tulis natrium benzoat? Kita punya formula kimia. Alright. So dekat sini cikgu nak beritahu anda dia adalah something different daripada asid kuat yang kita guna. Sebab dalam eksperimen ni kita gunakan asid lemah. Bermakna, okay, dia punya formula dia akan jadi terbalik daripada asal. Yang ni je exceptional. Yang lain semua akan follow seperti biasa. Bila kita nak buat satu sebatian, dia punya rules of thumb dia mesti bermula dengan cation, okay. Lepas tu follow by anion. Dia macam tu. Okay, ini adalah untuk tulis formula kimia bagi semua sebatian. Kecuali yang melibatkan asid
asid lemah. Kalau asid lemah dia terbaliklah sebatian garam yang akan terhasil. Okey, kita akan dapat dia macam ni. C6H5 COO Na. Dia terbalik daripada kebiasaannya. Jangan tanya saya kenapalah. Sebab ini dia punya rules of thumb dia macam tu. Okey? So itu adalah cara untuk kamu menulis nama garam di mana melibatkan tindak balas asid lemah dengan alkali. Okey? So sebab benzoik ni dia termasuk dalam kategori asid lemah. Benzoik. Macam mana cikgu tahu dia asid lemah? Oik. Apa saja yang nama oik, lepas tu kalau kamu perasan ni, bila kita tulis dia bagi formula kimia dekat kita tu, yang ni, dia jadi COOH kat belakang tu. So itu adalah asid lemah lah tu. So automatically dia punya nama garam pun akan jadi weird daripada normal punya sebatian. Okay? Jelas so kalau dia gunakan asid kuat, no problem. Dia akan jadi macam biasa balik. Okay, sekejap kita buat contoh dia. Okay, sampai sini siapa nak tanya apa-apa? Jelas tak? Okay tak? Tak dengar lah. Jelas. Okay, so untuk yang nombor 2, saya akan tunjukkan contoh untuk asid kuat pula bertindak balas dengan alkali. So ini seperti biasalah, saya ambil asid hidroklorik, saya campurkan dengan natrium hidroksida. So kita akan buat ni tindak balas, kita akan dapat side product iaitu air. Mesti dapat air. Okay, so side product tu kita tulislah. Alright, so di mana imaginary line kita? So kita pun tulislah. Sebab apa kita kena buat imaginary line? Cikgu macam berbudak lah. Bukan apa, sebab kita nak betul-betul distinguish, kita nak separate kan, bahagikan. Okey, dalam sebatian tu yang mana cation dan yang mana anion. Nampak? Ion dia Na, anion ni adalah hidroksida OH. So ditambah H ni dia akan bertindak balas dengan OH kat belakang tu. So dapat water lah, H2O. Alright, so kita punya garam akan follow rules of thumb seperti biasa. Kita akan dapat natrium klorida. So itu adalah garam. So tindak balas yang pertama ni orang kata biasa sahaja. Cuma dia jadi rare sebab dalam buku kamu dia bagi tindak balas dengan asid lemah. Okay, so kena ingatlah nama garam dia adalah natrium benzoat. Okay, dan dia punya formula kimia nak tulis pun dia terbalik daripada asalnya. So sini akan jadi negatif, yang belakang akan follow by cation. Okay, so janganlah ingat asid benzoik je kalau dia bagi etanoik. So sama jugalah akan jadi natrium etanoat nama garam dia. Okay, so nama garam dia akan berubahlah kalau diberi contoh. Okay, ni kita buat contoh lagi satu lah. Cikgu padam mana eraser, kita padam dulu yang ni. Okay, kita padam. Okay, contohlah kan, dia bagi nama lain. Kadang-kadang budak ni dia faham, tapi bila dia dah mula bagi yang lain, dia jadi tak faham pula. Okay, so asid etanoik. Okay, kita tindak balaskan dengan kalium hidroksida. Okay, so kita akan dapat H2O. Betul tak? Itu memang tetap dah. Tetap. Dan berpencin kat situ. Tak boleh pergi mana dah. Okay, so di sini asid etanoik. So untuk pada peringkat kamu belum belajar lagi pasal sebatian karbon kan. So dia akan beri kepada kamu lah. Dia akan jadi macam ni. CH3COOH. Dia akan bagilah formula ni kat kamu untuk tingkatan 4. Tapi nanti tingkatan 5 dia tak bagi dah. Okay, sebab kita akan belajar bab ni. Tapi untuk sekarang dia akan beri dulu dia punya formula kimia kat kita. So garam yang kita akan dapat nama apa? Agak-agak kamu lah. Nama apa? Kalium apa? Etanoat. Nampak? Oik, nama oik di sini dia akan bertukar menjadi owat kat situ. Overall etan ni tetap sama, etan. Okay, cuma dia tukar sahaja. Daripada oik dia jadi owat. So macam mana kita nak tulis dia punya formula kimia cikgu? Macam biasa kita buatlah garis pemisah tu, imaginary line kita. Okay, ni pun sama. So ini positif, ini negatif. Okay, so sebab dia asid lemah kan saya dah bagi tahu apa saja oik ni dia termasuk dalam kategori asid lemah.
So kita akan tulis dia seperti inilah. Anion akan duduk depan follow by cation iaitu kalium. So kita akan dapat kalium ethanoate. CH3 COOK macam cook pula kan. Nampak tak? Alright, so itu adalah persamaan kimia yang kamu mesti boleh tulis. Okay? Alright, so boleh saya beralih ke slide seterusnya. Siapa nak screenshot ke apa ke silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada soalan tak? Soalan? Okey, kalau tak ada saya nak teruskan dengan tindak balas yang kedua. Okey, di mana alkali ni kita boleh tindak balaskan dengan garam amonium. Kan? So garam amonium ni, okey, kalau macam ni diberi kat kita ni amonium klorida. Kalau kamu masih ingat atau kamu ni sejenis pemerhati lah, observer. Alright, so amonium klorida ni actually adalah baja. Garam amonium, apa sahaja yang melibatkan amonium lah. Salah satunya adalah baja. Dia ambilkan baja sikit, okey, dan dia akan masukkan dalam kita punya natrium hidroksida, iaitu alkali kita. Okey, so serbuk amonium klorida, okey, itulah kita punya garam amonium tu. Right. So ni garam amonium masukkan ke dalam natrium hidroksida. So kita akan dekatkan kertas litmus lembap. Apa yang terjadi? Pertama sekali dia akan menghasilkan gas yang berbau tengik. Tengik ni bau macam mana? Bau macam macam mana nak cakap contoh dia, kata kalau kamu lalu kat satu tempat kan, bau air kencing yang mana dah lama tak cuci, toilet. Kadang-kadang kita masuk toilet kan, busuk. Orang ni dah kencing, lepas tu dia dah buang air kecil, dia tak siram sekeliling tu. So bila kita masuk bau macam mana? Itulah bau yang terhasil. Macam tu. Okey? Dan juga gas yang dibebaskan akan tukarkan warna kertas litmus merah menjadi warna biru. Gas apakah yang terbebas itu? Okey? So, sebenarnya yang terbebas tu adalah gas amonia. Alright, so kalau dia tanyalah apa inference daripada pernyataan kamu. Kenapa kamu kata gas yang terbebas tu, namakan gas yang dibebaskan. So gas yang terbebas adalah gas amonia. Macam mana awak tahu? Di sinilah pentingnya persamaan kimia. Okay, so dalam tindak balas garam amonia dengan alkali ni, okay, kita akan dapat satu gas. Agak-agak gas apa? Gas amonia lah, tadi dah beritahu kan. Okay, kita tengok macam mana tindak balas ini berlangsung. Okay, so secara umumnya alkali, okay, bila kita tindak balaskan dengan garam amonia, okay, kita akan dapat side product dia adalah gas amonia. Ini mesti akan dapat. Kalau kamu tak dapat gas amonia, maknanya eksperimen kamu tak berjaya lah tu. Dan juga air side product dia. So dalam eksperimen ni kita ada dua side product. Okay, iaitu gas amonia dan juga air. So kerja kamu macam biasa, kenalah bagi nama garam. So nama garam ni bergantung kepada jenis alkali dan juga garam amonia yang kita gunakan lah. Okay, macam dalam eksperimen ni tadi kan. Kita gunakan alkalinya adalah natrium hidroksida. Okay, kita tindak balaskan dengan garam amonia. Apa garam amonia yang kita guna? Kita gunakan ni lah. Yang ni lah. Okay, NH4Cl. Amonium klorida. Okay, so bila kita tindak balaskan garam amonia dengan alkali tadi, okay, so kita akan dapat apa? Gas amonia ni macam mana kita nak tulis? Apa simbol amonia? NH3. Macam mana cikgu tahu NH3 ni? NH3 ni ada dalam buku kamu lah, buat 3. Dan juga H2O. Ini tetap dah. Okay, so di sini dia macam karbonat juga tahu cerita dia. Okay, saya ambil pen lain, saya nak tunjukkan dekat kamu. So, kita akan buat imaginary line kita macam biasa. Cikgu akan bahagikan dia macam ni. Yang ni adalah tambah. Yang ni adalah tolak kita. Okey, ini pun sama kita bahagikan. Kita bahagikan, ini adalah tambah, yang ni adalah tolak.
So untuk pengetahuan kamu, side amonium ni ion amonium tau nama dia. Okay, dia boleh dibahagikan, dipecahkan menjadi dua benda. Okay, dalam eksperimen ni. Once kita tindak balaskan, garam amonium ni sebenarnya okay, boleh dipecahkan menjadi dua. Satu jadi amonia, gas yang ni. Okay, dan satu lagi adalah penyumbang kepada ion hidrogen. So kalau kamu masih ingat, ini adalah sebenarnya cerita ikatan datif. Okay, so sepatutnya amonia nitrogen tu dia hanya boleh buat 3 je kan ikatan dia. Tapi dia masukkan, dia tarik lagi satu hidrogen masuk dekat dia. Kalau kamu masih ingat lah ikatan datif. Okay, nanti tengok balik. Alright, so hidrogen inilah yang akan bertindak balas dengan oksigen di sini untuk membentuk water. Dapatlah air. Nampak? So, obviously kita punya garam kita akan dapat apa? Kita akan dapat natrium klorida. So natrium klorida merupakan garam yang kita cari dalam eksperimen ini. Okay? Alright. So bila kita buat persamaan kimia, lagi satu, jangan lupa buat apa? Jangan lupa tulis keadaan fizik dia. Macam natrium hidroksida. How do we know keadaan fizik dia? Dia memang beri dalam soalan lah. Kamu kena tengok betul-betul. Macam ni, kalau serbuk, makanya dia adalah dalam bentuk pepejal larutan. Okay, so natrium hidroksida, okay, ionik kan? So bermakna bila ionik, dia akan mendapat aqueous lah. Dia punya keadaan fizik. Okay, so kita pun tulislah. Jangan lupa dia punya physical states ataupun keadaan fizik dia. Natrium hidroksida dalam bentuk aqueous, AK simbol dia. Garam amonium dalam bentuk pepejal. Okay, so ini akan dapat pepejal. Yang ni sebut gas, air, cecair. Okay, so itu adalah hasil yang kita dapat dalam tindak balas ini. Okay, so gas amonia ni lah yang akan menyebabkan kertas litmus merah bertukar menjadi biru. So itu adalah mengapa kertas litmus kita bertukar warna. Sebab amonia sifatnya adalah alkali. Tapi kalau kita tak nak guna kertas litmus merah kan, kita letak warna biru. Kita nak buat pada orang lain. Apa jadi? Tak ada perubahan. Okay? So itu adalah tindak balas garam amonium. So garam amonium ni tadi saya kata baja lah. Kamu boleh tukar bahagian belakang. So dalam eksperimen ni kan, yang paling penting sekali bahagian belakang ni lah, dia akan tukar-tukar bahagian belakang je. Depan akan sama. Okay, so contoh 2. Kita bagi contoh 2 pula. Contoh 1 lah, yang ni eksperimen kan. Kata kalau saya ambil kalium hidroksida, okay, saya tindak balaskan dengan amonium nitrat. Alamak, cikgu bagi amonium nitrat pun banyaknya simbol dia. Alah, don't worry. Okay, so macam biasa, dia akan dapat gas amonia. Please siap-siap. Okay, dan juga kita akan dapat air. Yang ni memang kena tulis siap-siap. Maknanya kamu kena tahulah, kena hafal. Okay, kamu just kena buat apa? Kena teka nama garam. Okay, kita tukar pen merah pula di sini. Okay, so bermakna amonium kita ni akan menjadi amonia. Okay, dan ini akan jadi H+. So H+ akan bertindak balas dengan OH dekat sini. Ion, anion ni. Okay, so kita akan dapat garam apa? Kita akan dapat garam kalium nitrat. Kalium nitrat. Okay, so dia akan follow rule of thumb seperti biasa sahaja. Cuma eksperimen pertama je nama dia terbalik sikit. Okay, yang anion duduk depan, cation duduk belakang. Tapi yang ni follow rules of thumb seperti biasa. Okay, so jelas amonium akan menghasilkan gas amonia dan juga ion hidrogen. So ion hidrogen tadi tu akan bertindak balas dengan ion hidroksida, maka terhasillah air. Itu adalah teknik macam mana kita nak tulis persamaan kimia dengan jayanya. Of course 2 markah di dalam tangan. Tak ada masalah. Okay? Alright, sampai sini ada soalan tak? Apa nak tanya kat saya apa-apa soalan? Tak ada? Semua faham dah ni?
Baguslah kelas hari ni. Okey. Kalau faham, siapa nak screenshot ke apa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. So, kita akan masuk tindak balas yang terakhir. Okey, di mana alkali ni boleh kita tindak balaskan dengan ion logam. So, ion logam ni kita akan gunakan dalam bentuk aqueous jugalah. Okey, so tak adalah ion logam dalam bentuk aqueous. Maknanya kita akan ambil apa-apa larutan garam lah. Okey. So macam ni, kita ada larutan kuprum 2 sulfat. Okey, kita tindak balaskan dengan alkali kita iaitu natrium hidroksida. Okey. So dalam eksperimen ni kita akan dapat tengok satu mendakan biru terhasil. Okey. Macam tadi eksperimen tadi tu kita akan tengok garam kan, garam yang akan terhasil. Tapi ini mendakan. So mendakan ni kamu tahu kan, macam kamu ambil air longkang, kamu main ke air longkang, kamu bagus kan. Contoh kamu ambil air selut tu, kamu letakkan dalam satu bekas, lama kelamaan dia macam jadi dua bahagian, betul tak? Kita nampak air tu akan naik ke atas dan pasir-pasir lumut tu akan turun ke bawah. Dia something like that lah. Okay, so itulah mendakan. Okay, warna biru yang akan terhasil dan juga dia tak larut dalam larutan natrium hidroksida. Macam kita boleh kata macam cerita tu lah. Air lumpur tadi tu yang kita ambil tu. Okay, so lama kelamaan dia akan jadi 2 layers. So one is blue colour and another one ni apa tu crystal clear lah, clear water. Air yang jernih ke atas tu. Okay, so dalam tindak balas antara alkali dengan ion logam ni, okay, sebenarnya mendakan biru ni apa pada pandangan kamu? Mendakan biru ni apa? Merupakan garam kita lah. Itulah garam kita. Tapi apa nama garam ni? Siapa tahu? Agak-agak apa nama garam? Kuprum 2 sulfat lah. Apa nama garam ni? Cikgu tak tahu loh. Okay, nak teka nama garam senang je. Kita kena buat persamaan kimia. Sebab kamu bukan ahli nujum kan? Tak tahu duk tembak. So macam biasalah. Kita tulis balik nama alkali kita, natrium hidroksida. Kita tambahkan dengan kuprum 2 sulfat. Okay, CuSO4. Okay. So penting kat sini makna kata kamu dah kena cekap bab formula kimia tu. Memang kena cekap. Dia bagi je kuprum 2 sulfat, kamu dah boleh terus tulis. Kalau tak, tolonglah ambil jadual ion-ion segala bagai tu, kamu buat balik persamaan kimia. Formula kimia dia. Okay. Alright. So apa yang kita akan dapat dalam tindak balas ni? Kita akan dapat ion dari alkali. Okay. Patutnya saya tulis dulu kan? Okay, saya tulis dulu. Alkali, okay, campur dengan ion logam. Okay, so kita akan dapat hidroksida logam. Hidroksida logam. Lepas tu kita akan dapat juga side product dia adalah cation dari mana? Dari langit ke? Ada. Cation dari alkali kita. Apa dia pula cikgu? Cation dari alkali? Mok benda ni. Don't worry, ada je kat sini. Okay, so cation dari alkali kita. Mana alkali kita? Inilah. So, kita punya cation apa? Kalau masih tak reti lagi, kita buatlah imaginary line kita. Bukannya dosa pun, betul tak? Tulis. Orang kata biar lambat asalkan selamat. Okay, ni lambat apa pun tak buat, tak mau juga. Okay, kita bahagikan dua gitu. So, ni tambah, ini tolak. So, cation daripada alkali. Ni bahagian alkali kita. So, bermakna kita confirm mesti dapat Na+. Okay, so kita dah dapat yang itu. Okay. So, kita dapatlah hidroksida logam. Okay, hidroksida logam kita macam mana? CuOH2. Okay, so sebab sini OH2, so kita bubuh 2 lah kat depan. Okay. Alright, so sulfat ni nak pergi mana? Dia akan bergabung dengan cation kita lah. Dia akan membentuk natrium
sulfat. Okay. So itu adalah tindak balas alkali dengan ion logam. Okay. Saya bagi contoh yang kedua. Yang ni untuk daripada eksperimen kita lah. Okay, contoh satulah. Kalau macam tu ini contoh satu Okey, katakanlah saya ada kalium hidroksida, saya tindak balaskan dengan ion magnesium je. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat magnesium hidroksida campur dengan ion kalium. Inilah maksud dia ion daripada alkali. Tapi sekiranya kita punya ion logam ni hadir dalam bentuk sebatian penuh macam ni, ini kita panggil sebatian penuh ni. Okay, so dia akan menjadi satu garam yang lain lah. Ini garam yang kita tak mau. Ini adalah garam yang kita desire, yang kita inginkan dalam eksperimen ini. Ini tak mau, ini mau. Ini pun samalah, ini garam yang kita mau. So ini adalah benda yang kita tak perlukan. Okay? Alright. Hey, penat kreatif seorang ni. Ada soalan tak? Siapa nak tanya soalan? Dia punya tips dia senang je. Kat sini kamu kena pandai dah, mahir dah formula kimia. Maknanya diberi dalam bentuk perkataan, kamu tukarkan kepada formula kimia. Okay, so yang pertama sekali, saya tulis tips je lah. Tips dia yang pertama sekali, kita akan namakan sebatian. Namakan sebatian. Macam mana nak namakan sebatian? Tengok balik formula kimia kita. Okay, so yang kedua, mesti ingat apa? Side product kita. So every eksperimen dia ada side product dia. Maknanya kata sebelum kamu tulis persamaan kimia, kamu dah tulis nama bahan, anak panah, terus tulis side product dulu. Barulah kamu tak sakit kepala. Kalau tak ni dah side product, tak tahu apa benda ni. Lepas tu kita nak kena teka nama garam pula. Dan dengan itu kamu biarkan dia menjadi misteri dan tak buat langsung. Benda dia simple sahaja. Okay? Kamu follow saya punya tips ni, insya-Allah tak ada masalah. Okay. Ada soalan ke? Soalan? Bagusnya hari ni tawaduk, zuhud semuanya. Okay, kalau tak ada, okay, so ini adalah kita punya nama apa? Rumusan lah. Rumusan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Okay. So alkali bila kita tindak balaskan dengan asid, kita akan dapat garam dan juga water. Oh my god. Mana air punya ni? Okay. Dia dah hilang. Okay, so itu yang pertama. Ini yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, bila alkali tindak balaskan dengan garam amonium, NH4 ni. Okay, kita akan dapat garam, air dan juga gas amonia. Ingat daripada amonium kita ni boleh dipecahkan menjadi dua tadi tu. Okay, dia akan bentuk side product kita. Iaitu H plus dengan NH3 tu. So H plus ni saja dia akan ambil anion daripada alkali lah. Okay, lepas tu yang ketiga. Okay, alkali ni bila kita tindak balaskan dengan ion logam, nampak? Natrium hidroksida kita tindak balaskan dengan ion magnesium, kita dapat hidroksida logam tak terlarut. Ni tak payah fikirlah. Hidroksida logam je. Okay? Dan juga cation daripada mana? Daripada alkali. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan tak? Okay? Semua faham lah ni kot? Diam aja. Okay, kalau semua faham, sekejap saya akan berikan latihan dalam kumpulan. Kamu buat on the spot juga. Okay, so semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 persamaan yang kamu kena seimbangkan. Okay, termasuk daripada sifat kimia asid dan juga sifat kimia alkali. Okay, so kalau tak ada soalan ni? Halo? Tak ada? Okay, kalau tak ada saya nak endkan kita punya kelas sehingga di sini sahaja. So esok kita akan jumpa lagi, bersedia dengan kalkulator sebab saya akan ajar kamu mengira. Okay, so sampai setakat ini sahaja. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Okay.
Terima Bye. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Hantar on the Terima spot kasih tau. cikgu. Okay, bye-bye. Thank you cikgu. Hidung. Okay, bye.